Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam segmen iaitu Para Mistik episod yang ke-9. Jadi episod kali ini mengambil masa sedikit untuk aku mengupas daripada segi konten dan juga video itu sendiri. Jadi episod kali ini akan mengisahkan tentang ataupun di kawasan yang bernama Pulau tak lain dan tak bukan Pulau Jereja. Expect itulah yang aku expect sekarang ni lebih dari yang dulu lah. Macam tutup ke hotel kan, dulu ada hotel, sekarang ni mungkin lebih lah. Macam ada park ke apa. So Pulau Jereja ni merupakan ikon tu legenda yang masyhur lah di Pulau Pinang ni. Kalau siapa datang ke Pulau Pinang mesti akan terlintas di fikiran dia. Dia akan nak pergi ataupun nak jejak ke kawasan Pulau Jereja ni sendiri. Dan aku pun buat pertama kalinya aku menjejaki Pulau Jereja ni, aku rasa sangat teruja dan juga seronok lah. Sebabnya ia merupakan pulau yang penuh dengan sejarah, penuh dengan misteri dan penuh dengan dia punya legenda yang tersendiri. Sosok nama yang diberi Alcatraz Malaysia merupakan sebuah pulau legenda yang dahulunya merupakan sebuah pulau yang berbagai-bagai fungsi digunakan pada waktu dahulu pada era British. Selepas British datangnya pula bangunan yang dekat kawasan tu dan berbagai-bagai lagi. Jadi tanpa membuang masa, ayuh kita pergi mengupas sedikit sebanyak tentang Pulau Jereja ini di beberapa kawasan yang aku akan highlight. Baiklah, Pulau Jereja ni aku yakin pada dulu kalanya adalah penduduk ataupun rakyat di Pulau Pinang yang menginap ataupun tinggal di sana. Tapi dicatatkan di dalam sejarah kita berdasarkan Wikipedia, orang luar iaitu Francis Light, orang yang pertama membuka Pulau Pinang, tiba di Pulau Jereja pada tahun 1794. Jadi kita tahulah seorang yang bernama Francis Light ini sendiri pernah membuka Pulau Pinang kepada dunia. Pada waktu 1797 tu, Pulau Jereja ni direkomendasi ataupun dicadangkan sebagai sebuah kubu tentera bagi melindungi dekat kawasan Jamestown, iaitu kawasan bayan lepas di Pulau Pinang ni. Francis Light ni dia kan yang terawal datang pada Pulau Pinang, datang yang awal. So siapa yang meneroka kawasan tu, maknanya dia jadi hak milik dia. Dia punya konsep ataupun istilah atau falsafah yang dia gunakan lah. So bila jadi macam tu, ramailah pendatang-pendatang asing yang cuba membanjiri kawasan Pulau Pinang untuk datang ke sini dan merebut dia punya hasil lah. So bila dah datang banyak kan ke kawasan Pulau Pinang, langkah-langkah pencegahan tu dia diambil lah untuk membanteras kemasukan pendatang-pendatang ni yang mungkin akan membawa wabak ataupun penyakit daripada luar. So bila siapa yang nak datang lah, yang pendatang-pendatang yang daripada luar nak masuk ke Pulau Pinang, harus ambil saringan ataupun buat pemeriksaan kesihatan dekat Pulau Jereja ni sebelum dibenarkan masuk ke pulau. Jadi pada tahun 1910, Pulau Jereja dijadikan pusat kuarantin lah kesihatan untuk para pendatang. Dan pada akhir dekad 1930-an, sebuah hospital kusta ditubuhkan di bahagian timur Pulau Jereja tu. So hospital kusta ini adalah salah satu cerita ataupun legenda yang sangat menarik dekat Pulau Jereja ni. Bila orang sebut pasal Pulau Jereja ni, dia akan teringatkan pasal kisah hospital kusta ini, yang menjadi salah satu sebab lah orang yang berminat nak kunjungi Pulau Jereja ni. So di dalam ekspedisi aku ke Pulau Jereja ni, aku agak teruja lah
di mana aku dapat pergi ke beberapa tempat yang sangat unik dan juga memujakan, sebab dia mengandungi legenda-legenda dan juga cerita-cerita di sebalik kisah dia. Kita balik pada cerita Kusta tadi itulah. So Kusta ni waktu dulu dipahamkan dia tak ada penawar, dia tak ada vaksin macam sekarang COVID lah waktu tu. So, siapa yang kena penyakit kusta ni, dia akan ada efek dekat wajah dia lah, wajah dia apa semua bengkak-bengkak. Dan siapa yang kena, difahamkan kalau tersentuh dengan orang dia akan berjangkit lah. So bila orang faham macam tu waktu tu, so siapa yang kena kusta dia akan dikuarantinkan di Pulau Jerjak ni. Ada 2 tempat lah dekat Malaysia ni untuk pusat kuarantin penyakit kusta ni, satu dekat Sungai Buloh dan satu lagi dekat Pulau Jerjak ni ya. Tapi kat Pulau Jerjak ni ditubuhkan lebih awal, iaitu pada tahun 1868. So dia merupakan yang terawal lah pusat kuarantin penyakit kusta. Sebelum era menjelang kemerdekaan tanah air, satu penyakit lagi datang, iaitu penyakit TB, batuk kering kan. Itu jenis penyakit ni boleh berjangkit melalui batuk. Jadi siapa yang jangkiti TB, dia akan bawa ke Pulau Jerjak juga untuk dikuarantin dan tinggal bersama pesakit kusta tu sekali. Mereka bercampur dekat satu pulau tapi bukan di bahagian yang sama. Orang ni akan tinggal di bahagian selatan dan semua penyakit kusta tu dekat bahagian timur. Selepas pada tahun 1969, para pesakit kat ni pun dia dibawa keluar dan tak ada lagi orang yang akan dikuarantin kat pusat ataupun Pulau Jerjak ni sendiri ya. Dia akan dirawat seperti pesakit-pesakit biasa saja. Waktu tu waktu 1948, mereka kata Pulau Jerjak ni dijadikan pusat tahanan ataupun pusat penjara pihak British jadikan Pulau Jerjak ni sebagai pusat tahanan ataupun pusat penjara bagi menahan tahanan politik. Walau bagaimanapun, beberapa sumber mengatakan pusat pemulihan Pulau Jerjak. Jadi pada tahun 1969 tu juga, dengan kejadian 13 Mei, iaitu perang apa tahulah 13 Mei ni apa jadi orang ramai boleh ditahan disabit kesalahan, walaupun dia punya kesalahan tu kecil ataupun besar. Kalau ada sedikit salah dia boleh ditahan dan dibawa ke Pulau Jerjak ni untuk dipenjarakan lah, seperti yang kita katakan tadi lah, ataupun pusat pemulihan akhlak. Dia akan dibawa ke sana. Ada yang dicekak, ditangkap atas tuduhan akta dadah berbahaya. Tu langkah-langkah pencegahan tu, selain daripada tahanan politik, jadi dibawa juga ke sana. Terjadi satu rusuhan lah pada tahun 1981. 100 orang banduan tahanan dia membantah atas hukuman mereka dilanjutkan secara tiba-tiba. Mereka semua memberontak lah kan. Dia musnahkan sebahagian daripada penjara tu. Kalau kita tengok dalam gambar ni dah ada macam blok-blok tu, dia sebahagian tu dia musnahkan sebab mengamuk lah. Lepas tu sebab ukuran dia punya kemasukan yang banyak kan, so Pulau Jerjak ni pun ditutup dan semua banduan-banduan ni dibawa ke Muar Johor, dekat pusat pemulihan sana lah. Ada lagi sumber lagi lah mengatakan kalau orang yang pergi Mekah sana kan, mereka dulu pergi naik kapal, naik ramai-ramai semua. Dan bila mereka balik ke tanah air, mereka tak dibenarkan mendarat ke Pulau Pinang ni. Mereka kena dikuarantin dekat Pulau Jerjak ni dulu. Dan ditanggalkan baju semua. Dia kena steam wak panas bagi mengelak jangkitan kuman daripada luar negara. Macam tu. So kerana ada jugalah kes bila dia bawa nak bawa daripada pulau ke Pulau Jerjak tu naik bot, ada yang jatuh mati lemas. Kita kena faham dulu Pulau Jerjak dengan Pulau Pinang ni dia jarak dekat bayar lepas ke Pulau Jerjak tu bukan yang macam sekarang. Sebab sekarang bayar lepas tu dah tambak, dulu jauh. So bila kau terjatuh memang tak nak berenang lah, mati meninggal macam tu. Kita dengar dulu apa kata daripada Abang Sadiq mengenai beberapa tempat yang kita akan kunjungi lah. Jadi yang ni besar sikit ni rumah pegawai lah. Yang ni kayu tak tahu lah. Kita tukang 2 orang kan. Mereka dapat semua ambil bot tiap-tiap hari keluar pergi ikut Gelugok. Kat Gelugok dia tira apa? Konsert lah. Kita tak keluar. Ada yang warden yang tak duduk sini pun ada. Yang diulang lagi.
Sebab saya bawa pakcik Idris tu, dia berkhidmat kat sini tahun 72 sampai 93. Dia kata masa tahun 72 tu duk pakai pelita ayam lagi. Banduan seksa, tukang jaga banduan pun seksa. Jadi masa nak masuk tahun 80 tu baru dah ada elektrik semua. Betul. Ya, tempat yang first yang aku sampai tu adalah barrack lah. Barrack tinggal para penjaga dekat pusat pemilihan kat situ lah. Jadi penjaga-penjaga ni tak duduk sekali dengan pesalah ataupun si tahanan tu lah. Dia tak duduk sekali. So dia orang tinggal berasingan. Ada barrack ketua dia besar sikit. Ada belakang-belakang semua adalah barrack-barrack lain yang mungkin saiz rumah dia agak kecil sikit. Bila dia orang duduk situ, ada yang kan macam sakit kusta lah apa semua kan, faham, yang kena TB lah. So ada kena yang berjangkit kan. So anak ataupun penjaga ni, satu family dia lah, cerita satu family dia mungkin ada barang kalian akan terkena jangkitan tambah-tambah TB tu lah, sebab dia boleh batuk kan. So penjaga dia dan juga tahanan tu sendiri seksa dekat duduk sana lah. Mereka akan kena hadap risiko dengan jangkitan tu. So diorang terpaksa hidup pada waktu tu dengan sumber yang ada, dengan life yang macam tu dekat Pulau Darajat. So tak boleh nak buat apa. Rasa ada tadika apa sendiri ditubuhkan. Bilik gelap, kau panggil bilik gelap yang mana selalu pesalah yang duduk dalam bilik dom penjara tu, yang mana bergaduh, yang mana apa, dia petok kat sini seminggu. Tak ada lampu, tak ada apa dah. Okey, ration bermaksud makan dia pun kena potong apa? Sehari 4 keping roti dengan 1 ayam. Dia makan duduk seminggu. Blok-blok mental. Dah duduk sana mental, duduk salah ni lagi mental. Kalau kita buat salah. Kita dah masuk kawasan penjara ni. Bila kita dibawa kepada satu blok lah yang dinamakan itu bilik gelap. Bilik gelap ni bertujuan untuk macam bagi pengajaran ataupun bagi hukuman kepada tahanan-tahanan yang jahat. So kalau si tahanan tu dia buat jahat ke apa, bergaduh ke apa dengan tahanan-tahanan yang lain, dia akan dibawa masuk ke bilik gelap ni. Dia akan dikurung dalam beberapa tempoh. Dia duduk kat sana, akan terima makanan yang limited adalah kena makan apa je, berapa keping roti ke benda, tak silap aku. Dan duduk situ. So duduk dalam bilik gelap ni, tak ada cahaya apa semua. Siang atau malam pun dia tak tahu. So dia akan terkesan daripada segi mental dan juga fizikal dia. Banyak yang store daripada cerita orang lama, itu staff sebelum ni yang kerja, dia kata kubur ni daripada orang penyakit kusta yang mati. Dia ada lebih 400 kubur kat sini. Start daripada TV tadi depan tu sampai pada Cina, India, Melayu dengan Kristian. Dia petak satu kawasan memang bukan Lubang kan. Ini satu kawasan campur kawasan Melayu, Campur Cina dengan Kristian dalam satu agama lain. Okey, ada juga dia kata koloni masa zaman British buat main pekerja asing daripada China, daripada India naik kapal kan, nak jadi pekerja buruh dekat Pulau Pinang. Depa berhenti kat pulau ni dulu. Depa kuarantin weather yang ada penyakit berjangkit tu tau. Kalau ada penyakit berjangkit kena stay sini sebab depa duduk atas kapal lama, sebab dulu bahaya sebab penyakit kusta tinggi dulu kan banyak kan. Jadi depa kuarantin kat Pulau Darajat. Yang mana India tu pim orang kata. Yang Cina tu cucuk tangan tadi padi. Jadi yang mana mati, dia tak boleh balik lah sana. Nak balik je lah. Dia tanam sini. Ada yang Cina masuk Kristian pun ada. Dekat batu tu kita boleh tengok nama dia, daerah mana dia duduk daripada China. Daerah mana, keturunan apa. Sebab Cina dia banyak keturunan kan. Semua dia pilih kat batu tu. Dan kita dibawa kepada satu tempat yang nama dia macam apa? Perkuburan bercampur. Macam tu. Perkuburan ni dia unik sebab apa? Semua agama agama Buddha ke Melayu, Islam kan, dan apa India apa semua dikumpulkan di satu tempat. Kita nampak ada palang salib kat kubur tu. Itu warga Kristian lah.
Dan dia ada kubur Islam, ada apa, tulisan semua, dikumpulkan dekat kawasan yang sama. Bila meninggal dunia, tak ada waris yang tuntut. Yang si meninggal tu lah waris yang apa, mungkin datang daripada ni kan, pendatang-pendatang yang datang daripada luar negara tu, jauh nak tuntut. So dia pertanam kat situ semua sekali, kat Pulau Jereja tu. Jadi dengan bangunan ni dulu asal dia 1911 asal dia gereja dulu. Gereja kan? Okay. Pada tahun 1969 dia buat gereja ni, dia buat sebagai main store sebab barang salon semua masuk. Jadi utama lepas pada tahun 1973 dia biak 10 tahun 2000 Tropical Island Resort. Kita tengok kat cermin tu dah pecah-pecah tu kan, tu Tropical Island Resort. Sebelum dia buat resort kat sana bang, satu-satu yang JT ada untuk dia nak main duduk ni, dia nak main masuk pulang ni, dia berhenti tamu, dia buat dulu kopi sana, dia cari tempat yang dekat untuk buat resort. Dan dia dapat resort dia sekarang ni, dia buat je. Mungkin dulu dia pernah buat sini tapi ada sebab-sebab tu lah, jadi dia tak boleh buat. Bukan macam sebab tu sebab siapa. Okey, jom kita pergi tengok dorang penjara tu. Kemudian kami dibawa ke gereja lama. Yes, gereja ni salah satu tempat yang aku agak excited lah. So kat gereja lama ni asalnya dulu waktu British dia wujudkan gereja ni untuk tempat dia semayang lah. So selepas daripada British keluar, gantikan jadi tempat hospital, pusat kesihatan ni, gereja tu dijadikan tempat office para pekerja kat situ lah, kesihatan. Sebab kat situ satu-satunya JT yang ada dekat Pulau Jereja pada waktu tu. Bila dilanjutkan lagi, dia menjadi pusat penjara ataupun tahanan, pusat pemulihan ni situ juga dijadikan office dan dia dijadikan tempat pemunggahan barang macam tu. Sebab situ kalau tengok ada lori-lori lama, so lori tu dia tujuan dia untuk mengangkat barang lah, untuk punggah barang daripada jeti, turunkan barang dekat pusat tu, jadikan gudang macam tu. Lepas habis peristiwa ni lah, pusat tahanan apa ni semua, ada satu resort ambil alih kat kawasan tu lah. Dia jadikan satu resort and spa. Kemudiannya resort tu ditutup sebab kerugian yang teruk lah. Kawasan gereja tu sendiri sebenarnya agak keras sebab banyaklah paranormal searcher yang pergi kat kawasan tu untuk merungkai misteri. Paranormal seeker yang pernah pergi adalah Solo Ambush, Faizal Rozi Vlog pernah pergi sampai sana. So adalah feedback-feedbacknya, penampakan ada lembaga yang melintas lah. Pada tahun 2019, kalau kau tengok dalam video Faizal Rozi Vlog, kawasan tu dipagar oleh kain putih yang merentang kan. Dia ada tulisan Siam. Dia pun juga ada mainkan kaset muzik secara berterusan seumpama mentera Siam yang bertujuan untuk mengurung semangat ataupun roh jahat dekat kawasan tu. Sebenarnya hantu punya perayaan bercara lah, bercara bagi agama Buddha ni. So sampai situ dulu episod kali ni, episod Domestik, episod yang ke-9 ni. Kita akan ada episod yang ke-10 bagi menceritakan tentang tempat blok penjara ataupun blok pemulihan akhlak. Jadi apa-apa pun kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.